menyempurnakan pemerintahan baginda pada Januari yang lepas. Malaysia serta warganya pasti akan mengenang nikmat keamanan, keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan sepanjang tempoh baginda bersemayam di atas tahta selama 5 tahun. Negeri Pahang Darul Tahun, strategi, dasar dan polisi turut silih berganti. Kitaran dan kepesatan ekonomi dunia dipengaruhi perkembangan keduaan melalui gagasan Malaysia Madani serta kerangka ekonomi telah merancana hala tuju baru dalam usaha mencorak dan memberikan nafas baru bagi memperkasakan negara pasca pandemik. Bermula dengan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dilengkapi dengan pelbagai dasar, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga pematuhan kepada global policy seperti Carbon Net Zero 2050 dan juga Green Economy termasuk juga Belanjawan 2020 dan teguh untuk membuat lonjakan seterusnya. Menelah tahun 2024 ini, cabaran dan obligasinya juga tidak berbeza. Krisis geopolitik yang masih berpanjangan. Memburuk jika kita melihat nasib saudara kita di Palestin. Perubahan dasar monetary dan mata wang Amerika Syarikat. Perkembangan ekonomi digital, pasaran dagangan yang berat sebelah, juga isu climate change yang kian meruncing akan terus menjadi perhatian dan turut menjadi elemen dan variable yang mencorak kitaran ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. Dalam titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, live telecast ni tergendala. Saya minta Puan Speaker untuk pulihkan. Sebab tadi saya tengok sekarang live YouTube kita tak nampak. Oleh itu saya mohon pihak Parlimen cuba baiki balik. Sebab kalau larut nasib baik dia sudah habis. Kalau tak habis nanti dia cakap ini muslihat. Puan Yang Bertuah, dalam titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Baginda mengingatkan peri penting sifat bersatu hati, berganding bahu dan bekerjasama di antara kita untuk bersama membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Puan Yang di-Pertua, topik hangat yang sedang bermain di media masa berlega menjadi bicara di sekenap ceruk negara, tidak lain berkaitan ekonomi negara dan prestasi mata ringgit Malaysia. Jika di media, olahan dan susunannya lebih teknikal, terangkum dengan pelbagai unjuran dan analisis dari pelbagai sumber dan rujukan. Tetapi Puan Yang di-Pertua, di bibir masyarakat, topik kemampuan berbelanja, harga barangan yang meningkat, kadar keberhutangan rakyat dan kerisauan untuk kelangsungan hidup menjadi bualan yang begitu hangat. Yang pasti, keluh resah dan kegusaran ini menjadi cabaran bukan sahaja kepada kerajaan, tetapi tanggungjawab kita semua 222 ahli Dewan Rakyat seperti mana titah Sri Paduka Baginda semalam. Puan Yang di-Pertua, dengan izin, the economy is the start and end of everything. You can have any reform if you don't have a strong economy. Minggu lepas, ringgit menjunam ke paras terendah iaitu RM4.801 berbanding dolar Amerika. Pelbagai pihak menyamakan kejatuhan ini seperti déjà vu ASEAN Financial Crisis tahun 1998. Pelbagai spekulasi, pelbagai cadangan dikemukakan dan tidak kurang juga telahan berlegar seolah-olahnya ia refleksi kelemahan kerajaan dalam menguruskan ekonomi negara. Sebaiknya, Puan Yang Bertuah, kita tidak harus cepat menghukum. Jika kita benar-benar jujur, bicara dengan fakta, petunjuk dan data ekonomi sebenar, agar ianya lebih memberi faedah dan kesan yang menyeluruh kepada ekonomi negara kita. Tidak salah menjadi kritikal, tetapi membawa naratif yang akhirnya merugikan semua ini perlu dipertimbangkan. Dengan izin, you are entitled to your opinions but not the facts.
Puan Yang Bertuah, penyusutan nilai ringgit yang dialami dalam tempoh terdekat ini tidak harus dijadikan kayu pengukur bahawa kedudukan ekonomi negara dan fundamentalnya sudah terjejas. Sementelahan kita tahu, kita faham, kita sedar Malaysia ini sebuah negara perdagangan dan mengamalkan ekonomi terbuka dan sering didorong petunjuk makroekonomi global. Payah Besar, kalau boleh bagi sikit boleh tak? Saya habiskan dulu. Data menunjukkan keadaan situasi ringgit yang berlaku pada ketika ini bukan satu proses yang pendek, tetapi adalah satu proses long story. Saya sebagai pengurusi jawatankuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi, saya dan rakan-rakan dalam jawatankuasa telah beberapa kali memanggil Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kewangan pada tahun lepas untuk memberi gambaran sebenar latar ekonomi, khususnya kedudukan ringgit kita. Berdasarkan penerangan yang diberikan, saya tahu kerajaan sememangnya tidak berdiam diri, malah sebaliknya agresif dalam melaksanakan pelbagai strategi mendepani isu penurunan ini terkait bukan hanya internal factors semata tetapi turut berhubung kait dengan external factors. Sila, Mas. Terima kasih Payah Besar. Sebab itu saya setuju dengan Payah Besar dengan ucapannya penuh matang bahawa ringgit ini ia bukan isu politik semata-mata, tetapi ia perlu ditangani dengan kematangan. Sebab itu ketika Payah Besar sebagai Timbalan Menteri Keuangan dalam masa tempoh 2 Perdana Menteri, adakah Payah Besar juga setuju bahawa suara nakal yang menyatakan kemerosotan ringgit pada masa itu mengaitkan dengan kegagalan kerajaan juga satu pembohongan? Apa pandangan Payah Besar? Saya fikir soalan dikemukakan oleh Payah Mas ini kita harus melihat secara jujur dan fakta. Saya, Yang Berhormat Pasir Mas pun mengenali saya akan bercakap yang menunjukkan ekonomi negara kita berada di lasan yang tak tepat. Kerana apa? Kerana inilah faktanya. Tuan Yang Bertuah, kejatuhan ringgit banyak disumbang oleh faktor-faktor yang di luar kawalan kita dan perkembangan global seperti mana yang saya sebutkan tadi. Pertama, pengukuhan dolar dan kadar faedah di Amerika Syarikat yang pada ketika ini berada pada 5.5% berbanding dengan negara kita iaitu 3.0%. Bagaimana kita nak bersaing dengan dolar Amerika kerana perbezaannya adalah sangat luas, 250 basis point atau lebih bahasa mudahnya 2.5%. Bagaimana kita nak mengawal kelembapan ekonomi dan ketidaktentuan ekonomi China akibat krisis pasaran hartanah yang mendorong kepada Bank of China untuk menurunkan kadar faedah untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara mereka sendiri. Baru-baru ini negara jiran, Perdana Menteri Thailand menggesa Bank of Thailand untuk menurunkan kadar faedah kerana pada hemat mereka sedang menuju ke arah kemelesetan. Itu yang saya sebut, Puan Yang Bertuah. Yang lebih utama, kita tidak harus cepat melatah dan panik dengan kedudukan ringgit yang berlaku pada hari ini. Kenapa? Kerana kita mesti melihat dari sudut fundamental yang kita ada. Ya betul, kita ada hutang negara yang agak besar, tetapi bagaimana hutang negara tersebut memberi refleksi kepada kejatuhan ringgit? Payah Besar, sikit Payah Besar, tampil. Boleh. Saya hanya nak mendapatkan pandangan. Menurut laporan Bloomberg, ringgit yang berterusan menyusut pada masa ini telah meletakkan hampir ke paras terendah yang direkodkan pada tahun 1998, iaitu semasa krisis kewangan Asia. Dalam laporan itu juga ada menyebut ringgit mencatatkan kadar terburuk pada 4.88, iaitu lebih kurang sama dengan keadaannya pada hari ini sehingga mendorong kerajaan campur tangan untuk menambat mata wang negara pada 3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat. Mengapakah kita tidak mengulangi sahaja pendekatan tersebut yang boleh menghentikan penurunangan nilai ringgit boleh pulih semula? Terima kasih Payah Besar. Terima kasih Yang Hormat Tampin. Puan Yang Bertuah, sekiranya kita mengulangi apa yang berlaku pada tahun 1998, 26 tahun yang lepas, kita akan kehilangan tarikan kepada pelabur luar buat selama-lamanya. Sebab kita kena lihat, walaupun nilainya adalah sama Yang Berhormat Tampin,
RM4.80, RM4.80 pada tahun ini 1998. Tetapi ia mempunyai karakteristik yang berlainan. 1998 kenapa kita pack? Kerana ia merupakan masalah kita. Kita ambil satu contohlah yang Muhammad Tampin. Bank ketika itu mempunyai NPL pada kadar 18.6%. Maknanya kadar keberhutangan rakyat tak boleh membayar ketika itu 18.6%. Dan pada ketika ini satu perkara yang kita kena fahami. Apabila kita pack, kita sekarang berada pada 3%. Kita kena naikkan sehingga 5.5% untuk samakan level dengan Amerika dolar, iaitu 5.5%. Bila kita naikkan interest ini, apa kesan dia kepada rakyat? Kesannya kepada rakyat, kita punya pinjaman akan mula meningkat dari segi cost of funding, tetapi kita kena lakukan capital control seperti mana yang kita buat dahulu. Ini juga akan melemahkan negara kita untuk masa panjang dan buat selama-lamanya. Yang Berhormat, minta alon sikit, Pihak Besar. Saya banyak ni. Sikit je. Terima kasih. Yang Berhormat Pihak Besar, terima kasih. Dan Saudara Ketua. Saya ucap terima kasih dengan fakta-fakta yang diberi itu di segi ekonominya, memang betul lah begitu. Tapi saya masih ingat lagi pada 4 Oktober 2022, ketika itu Yang Berhormat Tambun sebagai Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Pihak Besar pada masa itu menjadi Timbalan Menteri Kewangan. Yang Berhormat Tambun marah Menteri Kewangan disebabkan ringgit jatuh. Dan sekarang ini Yang Amat Berhormat Tambun Perdana Menteri yang memegang tampuk kuasa. Dan juga Yang Amat Berhormat Tambun juga patut marah juga kepada Menteri Kewangan sekarang, bahkan perlu lebih keras lagi daripada dulu masa zaman Pihak Besar jadi Timbalan Menteri Kewangan. Kerana prestasi sekarang ini seperti fakta-fakta yang disebut tadi lebih teruk dengan berbanding dengan Menteri Kewangan yang sebelum ini. Macam mana komen apa ni Pihak Besar? Ya, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat juga turut sama dengan saya dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi. Kita dengar penerangan yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Itu sebabnya saya beritahu Yang Berhormat, di sini bukan tempat untuk kita bermain politik. Kita di sini adalah untuk kita laksanakan tugas seperti mana titah Paduka Baginda. Saya boleh lakukan perkara yang sama untuk walaupun posisi saya sebagai ketua backbenchers, saya boleh tegur Yang Berhormat Menteri Kewangan sekiranya saya melihat ada perkembangan-perkembangan yang tidak selaras seperti mana yang dilakukan oleh negara-negara maju. Tetapi kita kena bersifat adil, Yang Berhormat. Kalaulah kerajaan sedang melakukan sesuatu, kita sebut kerajaan melakukan sesuatu. Tetapi maaflah Yang Berhormat Pendang, saya lihat, saya tunggu 1 jam lebih ucapan daripada Ketua Pembangkang tak banyak pun mengakui apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Yang Berhormat bersama-sama saya dalam Jawatankuasa, tugas Yang Berhormat untuk terangkan apa yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Kesian mereka, Yang Berhormat. Saya ingat lagi Yang Berhormat tanya macam-macam dalam sesi kita bertemu dengan Bank Negara tempoh hari. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya bergerak sikit. Pihak Besar, Pendang ni macam sumpah-sumpah lah. Dalam mesyuarat tanya banyak, kemudian dekat sini cakap lain pula. Macam sumpah-sumpah. Puan Yang Berketua, Sekejap. Peraturan 36.6. Dia tak minta dia terus bercakap, Tan Sri. Mintalah kebenaran kepada... Pendang pun tak minta. Tak, saya minta. Sekarang. Saya minta. Sila duduk, sila duduk. Saya minta tak. Pihak Besar geng saya. Dia tak boleh lah, kena minta lah. Pihak Besar geng Minta saya. Payah besar, Tuan. sila teruskan yang lain, dia, sila dia, duduk. dia geng saya, dia geng. Saya punya ketua BBC. Ni kita nak... Tahniah Pihak Besar dilantik sebagai ketua Cukup, BBC. pululangan, sila duduk. Kita nak jaga keharmonian parlimen tu yang minta Puan yang Yang tak apa. Berketua, izinkan Ikut peraturan saya dah. sebab sebagai pengurusi backbencher saya ada banyak perkara yang saya nak sentuh. Sebab bagi saya sebagai pengurusi backbencher bukan sahaja kita menyokong, tetapi kita harus check and balance untuk memastikan pelaksanaan di pihak eksekutif betul-betul memberi kebajikan kepada rakyat seperti mana titah Paduka Baginda Tuan Agong. Puan Yang Berketua, kita kena lihat bagaimana pakar-pakar ekonomi, institusi perbankan, pakar-pakar pengasas ekonomi, Maybank, MIDF, Kenanga, M-Bank, Bank of America, OCBC dan CIMB yang selalu kita jadikan mereka sebagai rujukan dalam kita berbahas di Dewan ini. Mereka begitu optimis bahawasanya ringgit Malaysia akan lebih baik pada tahun ini. Kerana apa? Kerana sokongan pembaharuan struktur yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Itulah saya minta sangat kepada kerajaan supaya terus konsisten dan committed
dalam melaksanakan economic reform. Jangan takut, jangan bimbang, jangan U-turn. Perlu ada keberanian dalam pelaksanaan, menguruskan aspek komunikasi, perihal ekonomi, turun padang, bertemu dengan high touch points seperti guru, pelajar, doktor, ketua kaum, ketua masyarakat, dan tolonglah beri penerangan dalam bahasa yang mudah dan difahami supaya apa? Supaya sentimen dan persepsi ini juga memberi penentuan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan saya mengingatkan kepada kita semua, honesty is the best policy. Puan Yang Dipertua, saya tahu, saya sedar pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2023 3.7%. Memang rendah daripada ramalan asal 4.0 dan mengucup 2.1% pada suku keempat berbanding suku sebelumnya. Tetapi juga kita kena jujur dan ikhlas. Kerana apa? Kerana kita mesti melihat bagaimana pertumbuhan perdagangan secara global. 2023 hanya 0.4%. Walaupun disebut oleh tadi Yang Berhormat Larut, saya tak mau komen banyak Puan Ibu Tua. Cumanya saya nak beritahu, kita tahu unjuran IMF. Kita bentangkanlah 0.4% pada tahun 2023. Tetapi ada yang positif. Unjuran daripada IMF pada tahun 2024 dia akan meningkat kepada 3.3%. Dan bagaimana kita harus berperanan supaya untuk catch up semula nilai dagangan kita supaya dapat membangkitkan ekonomi negara. Saya ingat, Puan Ibu Tua, kita kena mencari jalan keluar untuk memperbaiki situasi ini. Kenapa imbangan akaun semasa, current account balance, tidak terus menunjukkan penurunan. 2023, tahun lepas 1.2%. Kita surplus. Tetapi 1.2%. 2022 kita 3.1%. Tetapi 10 tahun yang lalu kita berada pada kadar surplus 5.2% imbangan akaun semasa. Itu sebabnya saya yakin kalau kita dapat tingkatkan jumlah prestasi ekspor kita didominasi dengan penghasilan produk yang berkualiti dan pengekalan harga yang kompetitif, kita mampu untuk keluar daripada perkara trend penurunan ini. Melihat ke hadapan, sudah pasti penerokaan bidang pertumbuhan mesti disegerakan. Pemangkasan sektor sedia ada mesti diperkasakan. Ekspor elektronik dan komoditi ke pasaran baru mesti dilakukan segera. Jangan bertangguh lagi, Puan Yang Dipertua. Terokai destinasi yang baru. Jangan hanya bergantung kepada kawan-kawan yang lama. Dalam dewan ini, Puan Yang Dipertua, banyak kali saya sudah beritahu, jangan kita hanya bergantung kepada United States dan China. Terokalah benua-benua Afrika. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Johari Gani kerana sudah menunjukkan kementerian beliau untuk menerokai benua Afrika. Kerana apa? Di sana ada peluang yang cukup besar. Kerana apa? Mereka akan jadi kawan baru kepada kita. Puan Yang Bertua, saya juga ingin memberi tumpuan kepada dasar dan polisi. Titah Sri Paduka Baginda menyuruh kerajaan agar dasar yang kita buat mesti dapat menyatukan rakyat. Memperkenalkan dasar yang melengkapi dasar-dasar nasional dan mempunyai agenda pembaharuan yang mampu untuk memperkukuhkan daya saing negara. Menjadi tanggungjawab kita sebagai pengubal dan pembuat dasar untuk menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, menunai harapan dan amanah yang diberikan rakyat kepada kita. Puan Yang Dipertua, saya ucapkan syukur kerana kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang terus memperkasakan projek-projek mega seperti Pen Borneo, ECRL, Pelabuhan Pulau Keri, RTS Johor Singapura. Cumanya Puan Yang Dipertua,
Sewajarnya projek-projek yang berskala besar ini mesti berfungsi menjadi tulang belakang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara agar kita dapat mampu memperlebarkan peluang sekadar pembangunan infrastruktur, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fizikal. Kerajaan perlu melihat adakah capacity building dan spillover effect yang diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya semata-mata projek mega ini dilaksanakan. Saya merasakan sudah tiba masanya dan kewajaran untuk mewujudkan community-led local development policy yang mewajibkan syarikat-syarikat yang memperolehi projek mega berjumlah 500 juta ke atas menyediakan satu dana khas secara CSR bagi program pembangunan bakat tempatan yang bersifat holistik dan menyokong pertumbuhan setempat. Projek polisi ini, Puan Yang Pertua, mirip kepada projek yang sedia ada di bawah Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertahanan yang dinamakan ICP ataupun offset. Saya ambil contoh, Puan Yang Pertua. Projek ECRL memberi manfaat kepada rakyat negeri Pahang dan rakyat di Pantai Timur. Dan alangkah baiknya jika syarikat pemaju projek ini boleh memberikan offset, membina infra pusat ekonomi di sepanjang jajaran ECRL, melatih usahawan baru dalam bidang MRO dan bidang-bidang yang berkaitan. Ini yang saya masukkan secara berterusan dan bukan hanya pada fasa pembinaan, tetapi impak pembangunan dapat dirasai oleh kawasan setempat di sekitar projek mega ECRL. Puan Yang Pertua, izinkan saya memasukkan lagi satu perkara yang saya fikir amat penting Ringkaskan. dalam memastikan ekonomi kita dapat disokong, yang saya dan ramai penganalisis ekonomi melihat ini sebagai cash cow. Tuan Yang Pertua, kita dengar pencapaian kedatangan hampir 29 juta pelancong asing ke negara ini pada tahun lepas. Ada yang kata 26, ada yang kata 29. Tetapi tak apalah. Kita tertinggi di kalangan negara ASEAN. Dan sudah pasti kejayaan ini boleh dibanggakan. Dan kita ucapkan tahniah kepada kementerian yang berjaya mengusahakan kedatangan pelancong asing ke negara kita pada tahun 2003. Namun begitu, Puan Yang Pertua, dalam kita kegairahan kita menyambut tetamu dan pelancong luar negara ke negara kita, kita harus bersiap sedia dengan infrastruktur, fasiliti kemudahan awal yang baik dan bersih. Lebih utama lagi membuang mentaliti kelas ketiga dalam ketersediaan fasiliti kelas pertama. Namun, Puan Yang Pertua, jika kita teliti, kalau kita tail down betul-betul, walaupun jumlah kita meningkat kedatangan pelancong asing, tetapi jumlah belanja mereka amat rendah. Bukanlah amat rendah, makna rendah berbanding dengan Thailand. Kalau Thailand 31 bilion USD, tetapi negara kita hanya 23 bilion USD. Itu sebabnya saya menyeru kepada kerajaan supaya memperlakukan sesuatu tindakan yang segera untuk memastikan lebih ramai pelancong asing yang berkualiti dan mampu berbelanja lebih dipertingkatkan, selain meminta agar pemain industri lebih bersedia. Akhirnya, Puan Yang Pertua, saya mengharapkan sangat ahli-ahli Dewan supaya kita dapat bersama-sama untuk memastikan apa yang kita lakukan pada hari ini akan memberi kesan pada masa yang akan datang. Kita belum lagi hadapi defisit berkembar seperti mana yang disebutkan tadi. Walaupun mereka hanya melihat kepada defisit fiskal, tetapi mereka juga harus jujur untuk melihat kepada current account balance yang begitu surplus. Kita belum sampai lagi kepada defisit berkembar. Ini mempunyai keyakinan dan saya yakin sesungguhnya rakyat jelata mengharapkan kita lakukan sesuatu dan insya-Allah kita mampu lakukan sesuatu jika kita berganding bahu. Sekian, terima kasih Puan Yang Pertua.